Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot Adab Islam bersama media Sunnah Malaysia. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah tentang adab dengan isteri. Ya. Semalam alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Usamah Muhammad Radhi telah pun berkongsi dengan kita berkenaan dengan adab dengan suami. So insyaAllah pada malam ini kita akan lihat sedikit setakat yang kita sempat, insyaAllah, panduan-panduan Al-Quran dan juga Sunnah berkenaan dengan adab dengan isteri, yang mana ia meliputi hak-hak isteri yang mesti dipenuhi oleh suami dan juga adab pergaulan di antara suami dan isteri, khususnya bagaimana seorang suami mesti bermuamalah dengan isterinya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, suami-suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan ke atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Ayat ini telah pun menetapkan hak bagi suami dan juga isteri yang mana ia perlu dipenuhi antara satu sama lain. Keistimewaan suami dengan tambahan darjat kerana beberapa alasan yang khusus. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Haji Wada', ala inna lakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Ingatlah, sesungguhnya kamu memiliki hak ke atas isteri-isteri kamu, dan isteri-isteri kamu juga memiliki hak ke atas kamu. Jadi ia mesti suatu timbal balik, suatu keseimbangan
penjagaan hak di antara suami kepada isteri dan juga isteri kepada suami. Dan tanggungjawab yang perlu diraikan secara bersama oleh suami dan juga isteri. Yang pertama sekali adalah amanah. Suami adalah pemegang amanah isteri. Tidak boleh si suami mengkhianati amanah yang sedang digalas. Apabila seorang suami menikahi isterinya, yang mana dia bukan suatu akad yang sia-sia, ia adalah suatu perjanjian yang berat, yang mana seorang lelaki mengambil satu tanggungjawab untuk menjadi pemimpin kepada isterinya, menjadi pemimpin kepada keluarganya, agar menyelamatkan, mengambil setiap tindakan yang boleh menyelamatkan ahli keluarganya daripada ancaman api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah amanah besar yang digalas oleh seorang lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga. Seorang suami sebagai pemimpin kepada isteri dan anak-anaknya. Dan ini mestilah dipenuhi dengan penuh rasa ikhlas dan di atas panduan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Baik, kita boleh lihat banyak contoh yang mana ia tidak eksklusif untuk orang Islam sahaja, tetapi amalan baik, amalan kerjasama, toleransi, tolong-menolong, menjaga kepentingan antara satu sama lain, ini juga ada dalam mereka yang bukan Islam ataupun di dalam agama-agama lain, budaya-budaya lain. Tetapi yang membezakan adab Islam di antara suami dan isterinya dengan cara-cara hidup yang lain, teknik-teknik hidup yang lain tentang hubungan di antara suami dan isteri, yang membezakannya adalah kita sebagai Muslim, kita bertindak di atas nur minallah, di atas cahaya petunjuk daripada Allah, wa narju thawaballah, dan kita hendak, kita mahukan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mahukan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tanggungjawab yang kita galas, setiap didikan yang kita berikan, adab-adab akhlak yang kita tontonkan, yang kita buat bersama isteri kita, bersama ahli keluarga kita, ia adalah ala nurin minallah. Dan kita mahukan pahala daripada Allah. Sebab itu adalah ciri-ciri taqwa. Kita mahukan diri kita dan juga ahli keluarga kita, khususnya dalam bab malam ini, isteri kita menjadi seorang yang bertakwa, seorang yang sentiasa melakukan ketaatan di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut dengan ancaman-ancaman azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, juga berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbeza akhlaknya orang Islam dengan akhlaknya yang bukan Islam, sangat berbeza. Baik, itu yang pertama, amanah. Yang kedua, perlu ada cinta dan kasih sayang. Perlunya ada cinta dan kasih sayang. Qala Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Dan juga dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah,
Allah memberikan satu pemisalan yang mana seorang isteri itu adalah pakaian kepada suami dia, dan suami adalah pakaian kepada isterinya. Pakaian di situ bermaksud suatu yang pertama, sesuatu yang tidak pernah lepas daripada diri kita. Itu sifat pakaian. Yang kedua, sifat pakaian adalah dia sentiasa menutup keaiban kita. Yang ketiga, kita selesa memakainya. Maksud pasangan kita itu, isteri kita itu adalah yang akan menutup keaiban-keaiban si suami. Dan begitulah juga menjadi kewajipan bagi si suami untuk menutup keaiban-keaiban yang ada pada isterinya. Pentingnya kasih sayang sehingga kan Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham, dalam hadis rahmah yang famous. Sesiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka sekiranya seorang suami mendambakan rasa sayang, kasih sayang daripada isterinya, maka dia mestilah terlebih dahulu menyayangi isterinya dengan seikhlas hati. Seikhlas hati di sini kena faham, ikhlas lillahi ta'ala. Maksudnya kita menyayangi isteri kita ala nurin minallah, dengan cahaya petunjuk daripada Allah, bukan ala nur selain daripada Allah, yang mana bukan nur, bahkan akan membawa kepada zulumat, akan membawa kepada kegelapan. Kasih sayangnya seorang suami kepada isteri mestilah kasih sayang yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, mesti berasaskan tauhid. Dan dia akan bawa kasih sayang berasaskan tauhid itu kepada isterinya, dan isterinya juga akan menjadi seorang yang mentauhidkan Allah SWT dan bertakwa di atas petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, pentingnya sikap saling mempercayai antara satu sama lain. Dan khusus dalam bab ini, seorang suami mestilah mempercayai isterinya. Tidak ada su'udzon, tidak ada sifat buruk sangka yang tidak berasas. Bahkan hadis yang umum daripada Nabi SAW yang mana terpakai untuk semua jenis hubungan manusiawi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti mana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Maka apabila kita telah mengikat tali pernikahan, apabila seorang lelaki telah pun mengikat tali pernikahan dengan isterinya, maka apa yang dia suka untuk dirinya, mestilah itu juga menjadi sesuatu yang disuka untuk berlaku pada isterinya. Yang mana dengan syarat mestilah perkara itu perkara yang menurut syarak, yang tidak bercanggah dengan syarak. Dan juga perintah Allah yang keempat, setelah amanah, kemudian cinta dan kasih sayang, saling mempercayai, yang keempat adalah beradab, beradab dengan akhlak-akhlak yang mulia kepada pasangan, dan khusus dalam ini kepada isteri kita. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditegaskan lagi oleh Nabi SAW, wastausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah dengan kebaikan kepada isteri-isterimu. Berwasiatlah dengan kebaikan kepada isteri-isterimu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jika kita lihat Al-Quranul Karim, ada banyak kisah-kisah yang menyentuh berkenaan dengan isteri. Sama ada isteri, contohnya isteri para Nabi,
isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, yang mana mereka ini telah pun engkar kepada dakwah suami mereka sendiri, ya, Nabi-Nabi Allah alaihimussalatu wassalam. Kemudian ada juga kisah isteri kepada Firaun contohnya, yang telah pun mengambil Nabi Musa alaihissalam sebagai jagaannya dan membesarkannya. Nah, tergolong dalam wanita yang baik. Dan apa yang kita belajar daripada kisah-kisah isteri dan pasangan mereka di dalam Al-Quranul Karim, bahawa ajakan yang paling besar, ajakan yang paling utama, yang paling signifikan dalam menentukan kebahagiaan seorang isteri, hakikat kebahagiaan seorang isteri adalah ajakan tauhid daripada suaminya. Ajakan tauhid daripada suaminya. Sekarang cuba kita muhasabah, cuba kita lihat kembali kepada kehidupan kita seharian. Kita sebagai suami ataupun sebagai isteri, apakah kita telah mendakwahkan tauhid kepada isteri kita? Apakah isteri kita telah bebas daripada kesyirikan, daripada pintu-pintu syirik? Apakah mereka ada lagi fahaman-fahaman yang contohnya menganggap sial akan suatu perkara yang berlaku? Apakah masih keluar daripada mulut-mulut mereka kata-kata yang boleh kita sebutkan sebagai kata-kata syirik kecil? Apakah masih ada sedemikian? Apakah masih ada pada diri isteri kita perlakuan-perlakuan, perkataan-perkataan yang mana menggambarkan tauhidnya belum murni? Mungkin dari sudut tawakalnya, dari sudut cintanya, dari sudut harapnya. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang suami, supaya dia benar-benar mendapat kebahagiaan yang hakiki, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat kunci untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu yang paling utama. Dan kita lihat betapa masalah syirik, khurafat, bid'ah masih lagi berleluasa. Dan apakah lagi yang lebih penting bagi seorang suami kalau bukan mendakwahkan isterinya kepada tauhid. Tauhid yang benar, bersih daripada syirik. Jangan ada main bomoh-bomoh apa semua ni. Jangan percaya pada ramalan-ramalan syirik. Bahkan syirik sekarang telah pun berkembang menjadi satu dalam bentuk yang pelbagai. Ramalan-ramalan dan amalan-amalan yang pelbagai. Dan dia dah berkembang menjadi satu di satu sudut telah pun berkembang jadi motivasi kendiri, motivasi perniagaan. Dan kita tahu golongan wanita dalam negara kita ini ramai yang berkemampuan dan berminat untuk berkembang dalam perniagaan. Maka apakah mereka ada terjerumus dalam pintu-pintu ataupun lubang-lubang syirik yang kadang-kadang kita sedar ataupun tak sedar? Itu yang sangat-sangat penting. Selain daripada adab yang biasa kita telah sebutkan, bahawa antara perkara-perkara rutin yang seharusnya menjadi amalan baik, akhlak baik seorang suami kepada isterinya, antaranya berpenampilan yang baik seperti mana yang digemari oleh isterinya, dan juga menyahut seruan Nabi SAW agar kita memberi makan kepada isteri kita apa yang kita makan. Janganlah kita si suami makan sedap tapi untuk isteri rasa keberatan pula nak makan benda yang sama. Jangan.
ataupun dari segi pakaian. Si suami beli pakaian yang mahal-mahal dan cantik-cantik, tapi isterinya pula dibiarkan tanpa ada bekalan untuk berpakaian. Ini semua melanggar seruan Nabi SAW. Dan perlu juga diingatkan agar jangan membiarkan isteri-isteri melangkah ke tempat-tempat ataupun membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Bertabarruj di luar daripada rumah. Bertabarruj maksudnya bersolekan, bercantik-cantik, berhias di luar daripada rumah. Maka menjadi tanggungjawab bagi suami untuk menjaga isteri mereka daripada kebinasaan. Dan juga jangan sekali-kali bagi si suami untuk mencela rupa paras isteri mereka. Jangan sekali-kali menyakitkan isteri mereka. Ini semua termasuk dalam hak-hak si isteri yang perlu dilindungi oleh si suami. Dan sudah tentu pengajaran yang paling besar dalam hidup berumah tangga adalah pengajaran kesabaran. Pengajaran kesabaran. Betapa kesabaran adalah elemen yang sangat penting dalam membantu seseorang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keharmonian dan kasih sayang dalam rumah tangga. Juga menjadi satu kewajipan bagi suami. Contohnya apabila si suami sendiri mungkin tidak berkemampuan untuk mendidik isteri dalam hal-hal agama, maka menjadi kewajipan bagi si suami untuk mengizinkan isterinya pergi menuntut ilmu. Mengizinkan isterinya untuk pergi menuntut ilmu. Ini termasuk juga sebahagian daripada hak-hak yang perlu dipenuhi oleh si suami. Sebab itulah yang paling penting sekali adalah para suami terlebih dahulu mestilah menuntut ilmu. Inilah tanggungjawab sebenar seorang pemimpin dalam keluarga. Suamilah yang perlu lebih bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, supaya kemudian boleh disampaikan pula kepada isteri dan anak-anak. Dan antara lain, antara adab-adab seorang suami kepada isteri lagi, antaranya mestilah tidak membuka sebarang rahsia ataupun aib isterinya, dan sentiasa bersikap lemah lembut. Sentiasa bersikap lemah lembut kepada isteri kita. Kerana itu adalah fitrah. Fitrah. Tidak wajar bagi seorang lelaki untuk bersikap keras kepada isteri. Kerana itu bukan daripada sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri dalam hadis yang jelas dikatakan maksudnya yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik bagi keluarga mereka, bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Jadi daripada situ kita dapat faham kepentingan dan juga betapa besarnya peranan seorang suami untuk berusaha menjadi yang terbaik untuk isterinya
untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, agar dia dapat benar-benar memimpin isterinya supaya dapat mencapai rahmah Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita kini di dalam 10 terakhir di bulan Ramadan, dan malam ini adalah malam ke-23. Maka sangat dianjurkan bagi kita semua untuk mempertingkatkan ibadah. Mempertingkatkan ibadah, segala jenis ibadah yang boleh kita buat, solatnya, doanya, zikirnya, istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat meraih kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita berusaha setiap malam sepanjang 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita dapat meraih kelebihan Lailatul Qadar, dan pada masa yang sama kita ambil peluang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah dalam keluarga yang kita sedang hidup sekarang. Jadi alhamdulillah, qultu ma sami'tum, kita telah pun berkongsi sedikit berkenaan panduan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW berkenaan adab dengan isteri. Sebarang kekurangan saya mohon maaf. Dengan kesempatan yang ada, alhamdulillah, itulah sahaja yang boleh dikongsikan, dan insya-Allah sentiasa kita cuba untuk memperbaiki hubungan kita bersama isteri kita, agar dia sentiasa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih kuat insya-Allah, lebih kuat insya-Allah hubungan kita dan isteri kita, sekiranya kedua-duanya sama-sama menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang benar, di bawah bimbingan cahaya petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berterusan kita meninggalkan maksiat dan dosa-dosa yang boleh mencemarkan hati dan memburukkan lagi hubungan antara keluarga. Maka alhamdulillah, dengan itu kita sudahi perkongsian pada malam ini, dan insya-Allah teruskan sokongan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah kepada media sunnah Malaysia. Boleh lihat detail media sunnah Malaysia di laman Facebook media sunnah Malaysia, dan terus ikuti perkongsian adab-adab Islam sepanjang bulan Ramadan ini, dan juga perkongsian-perkongsian lain, kuliah-kuliah lain daripada asatizah seluruh Nusantara, alhamdulillah. Dan insya-Allah semoga Allah menjadikan semua usaha ini bermanfaat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.